Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wafsahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif al-imamu hujjatul islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa thalithu qira'atuhu baina yaday al-malikil jabbari yaumal qiyamati ala ru'usil ashhadi baina syada'idi wal ahwali atshan uryan jai'an munqati'an anil jannati mahbusan anin nikmah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, syukur kehadrat Allah SWT. Pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Sabtu yang kedua, iaitu anjuran surau Al-Islah Denai Alam. Kita menggunakan kitab Minhajul Abidin, jalan para abid, jalan ahli-ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai ke muka surat 93 kalau untuk versi bahasa Arab, dan di sebelah kiri kitab iaitu versi bahasa Melayu, kita telah sampai ke muka surat 190 ya, daripada kitab Minhajul Abidin yang diterjemahkan oleh guru dan ayahanda saya Al-Fadil Ustaz Haji Engku Ali bin Engku Endut hafizahullah ta'ala, iaitu di sebahagian sebelah kiri kitab ada terjemahan dalam bahasa Melayu, dan sebelah kanan kitab yang sama ada versi asal dalam bahasa Arab. Jadi kalau versi asal muka surat 93, sementara versi terjemahan bahasa Melayu muka surat 190. Jadi yang ketiga, apa cerita yang ketiga ni? Sebab kita kan kuliah bulanan, so saya percaya kita macam lost. Yang ketiga dari apa? Elok kita undur sedikit untuk memahami kita sedang membicarakan apa. Kalau secara topik umumnya, kita masih lagi pada al-aqabatus salisah, aqabah atau dakian yang ketiga, iaitu aqabatul awaiq, dakian perkara-perkara yang melambatkan, yang menghalang seseorang dari menjadi ahli ibadah. Ada 4. Pertama adalah halangan dunia yang didepani dengan senjata zuhud. Kemudian halangan manusia yang didepani dengan senjata uzlah. Kemudian halangan syaitan ya, yang didepani dengan senjata doa, zikir, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat dan terakhir itu adalah halangan hawa nafsu kita sendiri. Jadi itu didepani dengan takwa ya, takwa Allah. Untuk membuang hawa nafsu tidak boleh. Yang kita boleh lakukan hanyalah mengawal ataupun mengekang hawa nafsu. Maka kekangan terhadap hawa nafsu ini adalah kekangan takwa. Lebih lanjut daripada membicarakan takwa inilah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan bahawa dalam rangka
merealisasikan takwa dalam kehidupan kita, hendaklah kita itu menjaga ya anggota-anggota badan kita daripada terjerumus di dalam dosa. Jadi dalam kuliah yang lalu kita menghuraikan apa yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah taala tentang pentingnya ya seorang itu menjaga anggota lisan, anggota lidah. Kerana walaupun anggota lidah ini kecil sahaja, orang Melayu kata lidah tidak bertulang, tetapi kalau tidak dijaga dengan elok, maka mudaratnya sangat besar. Dengan lidah yang kecil ini bahkan boleh mencetuskan peperangan yang mungkin berlanjutan sehingga beberapa generasi dan mengakibatkan kematian ramai ribuan manusia hanya semata-mata dengan anggota yang kecil ini. Lalu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menerangkan fanas'alullaha ta'ala al-ismata min dzalika bifadlihi, iaitu kita memohon kepada Allah pemeliharaan daripada yang demikian itu, yakni daripada perkataan-perkataan yang membawa dosa seperti fitnah, seperti mengumpat dan sebagainya, meminta Allah pelihara. Hadza fil kalamil mahzur. Ini yang cerita tentang kalam yang haram. Mahzur di sini maknanya yang dilarang. Wa amal mubahu fa fihi arba'atu umur. Adapun percakapan yang harus, bukan yang dilarang, bukan menfitnah, bukan mengumpat, bukan menipu, tetapi yang harus bercakap benda-benda biasa, itu pun ada pertimbangan untuk kita mengurangkan percakapan yang harus tadi. Jangan terlampau banyak bercakap, berlebih-lebihan, walaupun harus asalnya, tapi ini 4 perkara yang kita perlu timbangkan. Jadi ahaduha syaghlul kiramil katibin bima la khaira fihi wala faidata. Pertama, bila kita nak bercakap perkara yang walaupun harus tetapi sebenarnya tidak ada satu faedah, tidak ada satu tujuan, ataupun kewajipan agama misalnya, atau perkara sunat sekurang-kurangnya, hanya sekadar harus, maka percakapan kita itu menyebukkan pekerjaan malaikat pencatat yang mulia. Kenapa menyebukkan? Kerana bila kita bercakap walaupun perkara itu tidak haram, tapi oleh kerana dianya bukan satu perkara yang wajib, bukan hanya satu perkara yang sunat, maka malaikat mencatat sesuatu yang tidak ada kebaikan. Malaikat mencatat sesuatu yang tidak ada faedah. Kita pun misalnya kalau kita dilantik sebagai pencatat, sebagai setiausaha mesyuarat misalnya, kita tentu tidak mahu mencatat perbualan-perbualan yang sia-sia. Kita tidak mahu menghabiskan masa kita mencatat perkara-perkara yang tidak ada faedah, yang tidak ada kaitan dengan isu yang dibincangkan dalam mesyuarat misalnya. Jadi kita fikir, kalau kita bercakap satu perkara yang sia-sia, walaupun tidak sampai satu perkara yang haram, masih lagi ia menyebutkan malaikat dengan perkara yang tidak ada faedah. Sedangkan wajib bagi seseorang itu merasa malu, merasa segan terhadap kedua malaikat itu, dan tidak menyakiti kedua malaikat yang mulia itu. Maknanya seolah-olahnya bila kita itu tidak menjaga betul-betul kata kita, bercakap perkara yang tidak ada faedah, macam tidak menghormati kepada malaikat yang bertugas mencatatkan. Firman Allah Ta'ala, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu melafazkan sesuatu percakapan kecuali ada di sana raqib atid, yang menjadi pencatat dan menulis apa yang dituturkan. Soal adakah raqib atid itu dua malaikat yang berbeza, ataupun raqib atid itu dua nama merujuk kepada malaikat yang sama, ini bukan perkara asas yang kita ingin bincangkan, tetapi kita wajib yakin ada malaikat pencatat, dan kita sepatutnya merasa malu kalau sampai kalam kita itu menyebutkan malaikat pencatat ini dengan mencatat perkara yang sia-sia dan tidak ada faedah. Wathani irsalu kitabin ila Allah subhanahu wa ta'ala minal lagwi wal hadari. Yang kedua, kita ni seolah-olah kita mengutuskan buku catatan amalan kita kepada Allah Ta'ala
tiba-tiba kita kirimkan yang tercatat padanya itu perkara yang sia-sia, perbualan yang karut, yang tidak keruan. Kalau kita sesama manusia pun, kalau satu benda yang kita tulis benda-benda yang lara, benda-benda yang tak ada faedah, tiba-tiba sampai kepada bos kita atau sampai kepada seseorang yang kita segan dengan dia, kita akan rasa malu. Bila orang itu melihat, apa yang awak tulis ni? Merapu-rapu je, walaupun mungkin tidak sampai perkara haram pun kita rasa malu. Maka tentulah lebih aula, lebih berhak kita merasa malu kalau sampai kita mengirimkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala buku catatan yang mengandungi pelbagai perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang sia-sia. Falyahdharil abdu min dzalika wal yakhshallaha azza wa jal. Maka hendaklah seseorang hamba itu menjauhi perkara yang demikian, dan hendaklah dia itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukira anna ba'dahum nazara ila rajulin yatakallamu bil khana faqala ya hadha waihak inna ma tumli kitaban ila rabbik fanzur madza tumli. Diceritakan kisah bahawa sebahagian daripada para ulama ahli-ahli sufi ini, dia melihat kepada seorang lelaki yang bercakap perkara yang keji, perkara yang tak baguslah. Lalu dia berkata, wahai lelaki, celaka bagi kamu, hanya kamu sebenarnya sedang mengimlak, mendiktet satu kitab kepada Tuhanmu. Maknanya kamu ni seolah-olah kamu sedang diktet, kamu sedang imlak bahasa Arab, dan diktet bahasa Inggeris, bahasa Melayunya apa, macam kita suruh orang tulis. Kamu catat apa yang saya tulis, saya cakap nanti kamu catat. Itu maksudnya diktet. So seolah-olahnya kamu sedang diktet kepada malaikat menulis benda yang buruk-buruk. Hanya saja kamu itu sedang imlak, diktet satu tulisan kepada Tuhan kamu. Maka perhatilah elok-elok apa yang kamu cakap tu. Takkan kamu cakap nak kirim sesuatu kepada Tuhan kamu benda yang tak elok. So, itu poinnya. Itu yang kedua. Yang pertama menyebutkan malaikat Raqib Atid, kiraman katibin. Yang kedua menghantar kepada Allah Ta'ala tulisan yang mengandungi perkara-perkara yang jelek, yang buruk. Yang ketiga, ini yang kita baru sampai pada hari ini, iaitu satu masa apa yang kita cakapkan itu kita perlu baca semula di hadapan Al-Malikul Jabbar, Raja yang Maha Perkasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, dan di hadapan para saksi, yang mana pada ketika hari kiamat itu manusia itu berada di dalam keadaan yang susah, huru-hara, keadaan yang haus, dahaga, bahkan dalam keadaan yang bertelanjang, tidak berpakaian, dan dalam keadaan lapar, kebuluran, lagi lebih sedih lagi terputus dari syurga dan tertahan dari nikmat, dalam keadaan menunggu nak menuju ke syurga atau ke neraka. Ketika itu kita terpaksa membaca di hadapan Allah Ta'ala dan di hadapan orang lain perkataan-perkataan yang memalukan kita. Jadi kita fikir, kita renung, di dunia ini lagi lah, sebelum di akhirat nanti kita tidak ada pilihan, memang kita terpaksa membaca apa yang tercatat. Maka di dunia inilah kita memilih apakah butir tutur percakapan yang kita ingin luahkan daripada lisan kita. Qala rahimallahu ta'ala warrabi'u al-lawmu wat-ta'yiru bimadha qulta wa inqita'ul hujjati wal haya'u min rabbil izzati faqad qila iyyaka wal fudul fa inna hisabahu yatul. Yang keempat, yang kita perlu ambil perkiraan, walaupun percakapan itu tidak sampai kategorinya percakapan yang mahzur, yang haram, masih lagi dalam skop percakapan yang harus, tapi kita kena ambil kira 4 poin ini. Yang keempat adalah celaan dan cemuhan malu terhadap apa yang telah anda lafazkan daripada perkataan yang keji dan sia-sia. Dan ketika itu pula telah terputus hujah
Maknanya anda tidak lagi boleh memberikan pelbagai alasan untuk membela diri, dah tak boleh. Kenapa? Kerana masih tidak lagi disaksikan oleh lidah kita yang mungkin boleh berdusta, boleh buat alasan, tidak. Tapi memang tercatat jelas dalam dalam kitab catatan amalan kita apa yang kita tuturkan. Maka pada ketika itu tentulah merasa sangat malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Izzah. Maka itulah dikatakan oleh orang, iyyaka wal fudul fa inna hisabahu yatul. Jagalah oleh kamu akan berlebih-lebihan dalam bercakap kerana sesungguhnya hitungannya itu panjang. Kalau bercakap banyak, maka banyak yang nak kena dihitung, banyak yang nak kena dinilai. Tapi kalau tidak banyak bercakap, maka tidak banyak yang perlu dihitung dan perlu dinilai. Wa kafa bihadzal usul wa izan liman itta'az wa qad basatna fi kitabi asrari muamalatid din ma fihi makna fanzur fihi tajid asy-syifaa. Dan telah cukup dengan 5 asal yang menjadi penasihat, ya. 5, ya. Oh, maksudnya yang tadi itu 4, tapi yang 5 ni adalah perkara-perkara yang kita perlu ingat dalam melafazkan kata-kata. Jadi ada 5, so kita refresh balik, iaitu bagaimana lidah itu berpesan kepada anggota yang lain supaya berhati-hati, ya. Kerana kalau lidah itu bengkok, nanti anggota lain juga akan menjadi bengkok. Yang kedua, apabila seseorang itu bercakap selain daripada zikrullah, maka paling tidak pun percakapan itu adalah percakapan yang sia-sia, yang menghilangkan waktu tanpa sebarang faedah. Kemudian yang ketiga, iaitu untuk memelihara amal soleh supaya tidak rosak, maka hendaklah kita itu memelihara lidah, kerana apabila lidah itu tidak dipelihara, ada mengumpat orang, ada memfitnah orang dan sebagainya, maka itu merosakkan amal soleh kita. Amal soleh kita itu akhirnya terpaksa kita berikan kepada orang yang kita melakukan dosa terhadap dia dengan lidah kita. Yang keempat adalah keselamatan ataupun kesejahteraan di dunia ini daripada binasa. Itu juga berkait rapat dengan menjaga lisan, kerana kalau kita silap bercakap, itu akan membawa mudarat yang besar. Misalnya pepatah orang Melayu, kerana mulut santan binasa, kerana mulut, yakni kerana lidah yang kita tidak jaga dalam betul-betul kata, maka badan binasa. Kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Kemudian yang kelima adalah mengingati bahaya-bahaya dan juga kebinasaan di akhirat dan akibat daripada tidak menjaga lisan. Maka itulah yang di bawah topik yang kelima itu, mengingati bahaya kebinasaan di akhirat dan akibat itu. Imam Ghazali Allah Ta'ala mendatangkan 4 perkara tadi. Kena ingat, kalau kita bercakap sia-sia, itu akan menyibukkan malaikat untuk mencatatkan apa yang terbit daripada lisan kita. Yang kedua adalah merasa malu bahawa kita mengirim kepada Allah Ta'ala kitab ataupun catatan yang buruk. Kemudian yang ketiga, kita mengingati bahawa satu masa yang keadaan yang huru-hara, yang sesak, yang masing-masing tak tahu nak ke syurga atau ke neraka lagi. Tiba-tiba kita kena membaca apa yang kita tuturkan itu di hadapan Allah Ta'ala. Dan yang keempat adalah celaan dan cemuhan terhadap apa yang buruk yang keluar dari lisan kita, yang mana hendaklah kita itu merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan kita dilarang daripada berlebihan dalam bercakap. Ya, iyyaka wal fudul. Hati-hati kamu kalau berlebihan dalam bercakap, fa inna hisabahu yatul. Kerana sesungguhnya hitungannya itu akan menjadi panjang lah oleh kerana banyak bercakap. Jadi itulah selesai dan telah cukup dengan 5 asal yang menjadi penasihat bagi siapa yang mahu menerima nasihat. Sesungguhnya kami telah bentangkan keterangannya dengan panjang lebar dalam kitab lain, iaitu asrar, bukan asram di slide eja ni. Asrar makna rahsia-rahsia, muamalatiddin, rahsia-rahsia berurusan dalam agama. Maka dalam kitab tersebut terkandung di dalamnya apa yang memadai, mencukupi untuk orang yang mencari kefahaman. Dan maka oleh itu lihatlah kepada apa yang tertulis di dalamnya, di dalam kitab tersebut maksudnya. Nescaya anda mendapat kesembuhan yakni daripada penyakit suka bercakap perkara yang tidak ada faedah. Baik. Qala rahimahullah ta'ala. Al-faslur rabi'u al-qalbu. Bahagian yang keempat di dalam rangka menceritakan tentang anggota-anggota badan yang kita perlu jaga, maka yang keempat adalah al-qalbu, iaitu hati. Qala rahimahullah ta'ala thumma alaika bihifzihi wa islahihi wa husnin nazari fi dhalika wa badlil majhudi fa innahu a'zama hadhihi al-a'dha'a khataran wa aktsaruha atharan. Hati, thumma alaika bihifzihi wa islahihi. Kemudian lepas daripada bercerita tentang menjaga lidah, kemudian daripada itu wajib ke atas kamu itu menjaganya, yakni menjaga hati. Wa islahihi, dan memperbaiki hati. Wa husnin nazari fi dhalika, dan memati dengan elok pada urusan hati. Wa badlil majhudi, dan berusaha bersungguh-sungguh. Fa innahu a'zamu hadhihi al-a'dha'i khataran. Kerana sesungguhnya hati inilah merupakan yang sepaling besar di kalangan anggota-anggota itu, yang paling berisiko, yang paling berbahaya. Wa aksaruha atharan, dan dialah yang paling banyak memberi kesan. Wa adaquha amran, dan yang paling mendalam urusannya. Wa asyaqquha islaha, dan yang paling susah nak baiki. Kalau lidah mungkin kita boleh baiki dengan sebab kita takut, kalau kita salah cakap kena saman. Kalau kita salah bercakap, mungkin orang akan benci kepada kita. Tetapi kalau hati, macam mana kita nak cuba rawat pun, dia masih ada orang yang misalnya ada perasaan takabur. Dia tahu takabur tu tak bagus, tapi nak buang takabur dari hati itu susah. Dia ada perasaan nak menunjuk, nak riak kepada manusia, tapi nak buang perasaan riak itu susah. Dan yang lain-lain. Jadi asyaqquha, yang paling sukar untuk diperbaiki. Wa as'abuha halan, dan yang paling sukar halnya. Wa adhkuru fihi khamsata usulin muqni'atin. Saya akan sebut tentang hati ini, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, 5 asal yang memberi satu kepuasan. Maknanya satu orang bila dengar 5 perkara tentang hati ini, insya-Allah dia telah memadai untuk dia. Qala rahimahullah ta'ala al-aslul awwalu qauluhu ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Yang pertama, kita hendaklah menghayati firman Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui mata-mata yang khianat. Orang-orang kadang dia memandang dengan senyuman, tapi di sebalik senyuman itu, daripada sinar mata dia itu ada inginkan kejahatan, keburukan buat kita. Ada satu bentuk pengkhianatan. Wa ma tukhfis sudur, Allah tahu kita manusia mungkin kita terpedaya dengan senyuman dia, dengan kata-kata manis dia.
Tapi Allah Ta'ala mengetahui orang yang dalam hatinya itu ada perasaan khianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam dada, yakni dalam hati seseorang itu, yang iaitu Allah Ta'ala juga mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui orang yang menyimpan perasaan khianat kepada orang lain, dan Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang disimpan di dalam dada, maknanya yang walaupun tidak dituturkan, walaupun tidak dizahirkan, tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Wa qauluhu ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kamu. Jadi kita kena ada muraqabah, kena ada perasaan bahawa Allah tahu lintasan-lintasan hati kita, lalu kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam dada-dada. Maknanya apa yang ada dalam hati, as-sudur ni, walaupun kita terjemahkan dada, tapi dia maksudkan itu adalah hati, kerana hati itu kan dari segi itu dia ada di bahagian dada. Kam dzakarahu wa karrara dzikrahu fil Quran. Betapa banyakkah Allah Ta'ala menyebut hati dan mengulangi sebutan hati itu dalam Al-Quran. Kalau tidak dengan makna kulub, qalbun, boleh jadi dengan perkataan sudur, iaitu sudrun, iaitu dada ataupun hati. Kam dzakarahu, betapa banyak Allah sebut, wa karrara dzikrahu fil Quran, dan bahkan Allah ulang-ulang menyebut tentang hati ini dalam Al-Quran. Wa kafa bitila'il alimil khabiri tahdhiran wa tahdidan lil khawasi minal ibad di anna al muamalata ma'alamil ghuyub khatarun khatir fanzur madza ya'lamu min qalbika. Memadailah dengan Allah Ta'ala itu Maha mengetahui, Maha meluas pengetahuannya, sebagai satu amaran, sebagai satu warning kepada orang-orang yang khawas di kalangan hamba. Maknanya bukan orang awam lah, orang yang menjalani suluk, perjalanan menuju kepada ridha Allah Ta'ala. Maka ini sudah memadai bagi mereka ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Li'annal mu'amalata ma'alamil ghuyubi khatir fanzur madza ya'lamu min qalbika. Kerana bagaimana seseorang hamba itu berinteraksi dengan Allah Ta'ala yang Maha mengetahui, bahkan Maha mengetahui segala yang ghaib. Itu merupakan satu perkara yang sangat berisiko, yang sangat penting dan sangat berbahaya kalau tidak dijaga. Kalau kita dengan manusia, mungkin manusia tak tahu apa yang terlintas dalam hati kita, walaupun lintasan itu lintasan yang buruk, tapi Allah Ta'ala mengetahui. Wal aslus sani, al-aslus sani, asal yang kedua, nanti insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Kita berhenti dahulu setakat al-faslur rabi' ini, bahagian yang keempat, iaitu bahagian tentang hati, pada al-aslul awal, iaitu kaedah yang pertama, iaitu kita sentiasa ingat bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa sahaja yang terlintas di dalam hati kita. Maka kita berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang kita itu tidak rasa segan, tidak rasa silu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtar adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Insyaallah
akan datang kita berjumpa lagi di muka surat 94 untuk yang bersih bahasa Arab, dan di muka surat 191 untuk yang versi bahasa Melayu.